Selamat datang ke The Late Late Night Podcast by Johnny. Saya Johnny, host anda. Dalam setiap episod, kita akan membincangkan pelbagai isu semasa di Malaysia. Teruskan mendengar, kerana hari ini kita akan menyelami isu semasa tentang ketidaksamaan jantina di Malaysia. Hari ini, saya telah menjemputkan 9 tetamu istimewa ke podcast kami. Nantikan. Ketidaksamaan jantina di Malaysia berasal dari faktor sejarah, budaya, agama, ekonomi dan politik yang membentuk peranan jantina dan persepsi. Peranan jantina tradisional diperkuat semasa penjajahan British melalui Undang-Undang dan Pendidikan Formal pada tahun 1786 yang mengekalkan norma patriarki yang masih relevan pada masa kini. Dalam budaya Malaysia, termasuk di kalangan Melayu, Cina dan India, norma patriarki adalah kuat. Lelaki sering dianggap sebagai ketua keluarga dan pembuat keputusan utama, sementara wanita tradisionalnya terlibat dalam peranan domestik dan penjagaan anak-anak. Adat tempatan juga mengekalkan ketidaksamaan jantina dengan membatasi wanita daripada melibatkan diri dalam beberapa aktiviti dan mengutamakan peranan domestik mereka. Walaupun lebih ramai wanita dapat pendidikan, tetapi terdapat halangan dalam mengakses pendidikan profesional dan tinggi tertentu. Keluarga mungkin lebih cenderung melabur dalam pendidikan anak lelaki berbanding dengan anak perempuan. Wanita di Malaysia menghadapi cabaran dalam bidang-bidang yang dinominasi oleh lelaki seperti teknologi dan kejuruteraan. Juga mereka menghadapi diskriminasi di tempat kerja serta kurang sokongan untuk mencapai keseimbangan kerja dan keluarga. Malaysia menggunakan dua-dua sistem undang-undang, iaitu Undang-Undang Syariah untuk hal-hal peribadi umat Islam dan Undang-Undang Sivil untuk isu-isu lain. Undang-Undang Syariah mempengaruhi hak wanita dalam perkahwinan, perceraian dan warisan. Usaha kerajaan untuk mempromosikan kesaksamaan jantina melalui polisi sering kali tidak konsisten dalam pelaksanaan dan penguatkuasaan. Juga terdapat kebimbangan mengenai kekurangan representasi wanita dalam politik dan kepimpinan. Apakah konsep dan idea ketidaksamaan jantina di Malaysia? Terima kasih kepada Johnny yang menjemputkan kami ke podcast ini. Jadi, terdapat banyak konsep dan idea ketidaksamaan jantina di Malaysia, iaitu harapan tradisional yang mengelakkan peluang wanita, upah diterima yang lebih rendah, kekurangan perwakilan wanita di politik yang kurang dapat pengaruhnya, dan norma budaya yang mengukuhkan stereotip jantina ini yang masih ada wujud. Dari aspek apa yang mempunyai ideologi ketidaksamaan jantina? Yang saya kata tadi, dalam aspek ekonomi, upah diterima oleh wanita sangat rendah berbanding dengan lelaki walaupun kerja yang sama. Selain itu, wanita lebih cenderung bekerja dalam sektor yang membayar rendah seperti perkhidmatan dan pembuatan. Manakala lelaki senantiasa berdominasi dalam sektor yang lebih beruntungkan. Ini bukan sahaja menghalangkan wanita memajukan dalam sektor ekonomi, tetapi juga menyumbangkan kepada ketidakadilan sosial yang terus meluaskan. Kemudian dari aspek sosial, keganasan terhadap jantina seperti keganasan domestik dan pelecehan seksual juga menjadi isu yang paling serius di Malaysia. Namun masyarakat yang mengiktiraf atau terima tingkah laku begitu menyumbangkan kepada kekurangan pelaporan dan sokongan terhadap mangsa-mangsa yang dipengaruhi olehnya. Ini jadi salah satu kesan yang menyebabkan wanita terus berisiko mengalami kecederaan fizikal, psikologikal dan emosi yang serius. Menangani isu-isu ini secara menyeluruh amat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua jantina di negara kita. Terima kasih. Apakah faktor ketidaksamaan jantina di Malaysia? Di Malaysia, terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada ketidaksamaan jantina. Antaranya, norma sosial yang mengiktirafkan peranan tradisional seringkali mengelakkan peluang wanita dalam masyarakat. Wanita sering diarahkan untuk mengambil peranan sebagai pengasuh keluarga dan menjaga rumah, sementara lelaki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Ini menghasilkan pembahagian kerja yang tidak seksama dan membatasi kemajuan wanita dalam bidang profesional.
Sistem undang-undang termasuklah undang-undang syariah dan sivil seringkali tidak seimbang dalam mempertahankan hak-hak wanita dalam perkahwinan, perceraian, warisan dan aspek-aspek kehidupan lain. Ini menyebabkan cabaran untuk mencapai keadilan yang sama dengan lelaki. Menurut Undang-Undang Syariah, bahagian warisan untuk anak lelaki adalah 2 kali ganda daripada anak perempuan. Ini didasarkan kepada tanggungjawab kewangan lelaki dalam keluarga, tetapi sering dianggap tidak adil oleh wanita kerana mereka juga menyumbang kepada keluarga. Di samping itu, akses terhadap pendidikan tinggi dan peluang profesional masih menjadi isu. Dengan wanita menghadapi kekangan dalam memasuki bidang-bidang profesional tertentu seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, serta mendapatkan sokongan yang mencukupi untuk mengekalkan keseimbangan antara kerja dan tanggungjawab keluarga. Oh, baiklah. Apakah kesan ketidaksamaan jantina di Malaysia? Para hadirin, yang pertama sekali dalam bidang politik, perempuan di Malaysia memang kurang terwakili dalam arena pengambilan keputusan. Mereka jarang menduduki posisi pemerintahan tinggi dan memiliki kesempatan untuk terbatas untuk memengaruhi kebijakan krusial. Pembatasan ini membatasi suara perempuan dalam advokasi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penyertaan wanita dalam tenaga buruh. Penyertaan wanita dalam tenaga buruh dipengaruhi oleh jurang gaji. Para hadirin, bayanglah bukan sahaja wanita, lelaki pun mungkin menghilangkan motivasi untuk bekerja jika pendapatan yang diperolehi tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup asas diri sendiri. Ini bukan sahaja mengakibatkan kurangnya kemandirian ekonomi dan peluang bagi wanita, ini juga memberikan kesan terhadap kestabilan kewangan mereka. Yang terakhir, ketidaksamaan jantina dalam negara kita juga memberi kesan terhadap kesihatan dan kesejahteraan wanita. Kekerasan berasaskan jantina seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, semua ini berakar pada ketidaksedaraan sosial yang lebih luas. Dan ini akan menyebabkan trauma jangka panjang bagi mangsa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Apakah reaksi masyarakat terhadap isu tersebut? Dato' Sri Nancy Shukri berkata, dalam usaha meraih kemajuan, Malaysia masih ketinggalan di belakang rakan-rakan kita di Asia Tenggara, terutamanya dalam isu-isu penting seperti jurang gaji mengikut jantina. Kita perlu mengambil pendekatan proaktif dengan melabur dalam masa depan untuk memupuk ekosistem yang membolehkan perkembangan keusahawan wanita. Bersama-sama, mari kita bina warisan pemberdayaan dan inovasi menuju ke arah masa depan di mana kesesamaan jantina bukan sekadar idea tetapi asas penting bagi kemajuan masyarakat kita. Dato' Mandarin Burma berkata, mencapai kesesamaan jantina adalah cabaran yang mendalam yang memerlukan periktirafan yang jelas. Pendidikan berterusan melalui media dan interaksi harian adalah penting untuk mengatasi halangan ini. Baru-baru ini, Malaysia dalam membuat kemajuan dengan Akta Pekerjaan Pindaan 2022 meningkatkan cuti bersalin berbayar kepada 98 hari. Satu peningkatan yang signifikan. Perubahan dasar ini bukan sahaja meningkatkan hak wanita, tetapi juga mencerminkan perhargaan masyarakat terhadap sumbangan mereka yang berpotensi mengubah norma jantina tradisional. Selain itu, inisiatif yang mengatasi kesihatan ibu dan kehamilan remaja adalah penting untuk dasar kesihatan reproduktif yang menyeluruh. Dengan memperjuangkan kesesamaan jantina dan hak wanita secara peribadi dan profesional, serta berinteraksi dengan ahli parlimen tempatan, kita dapat mempercepatkan pelaburan dalam pemberdayaan ekonomi wanita. Program-program yang diarahkan berdasarkan analisis data memastikan sumber-sumber dialih dengan berkesan kepada mereka yang memerlukan. Women's March 2024 di Pusat Beli Belah, Soko pada pagi Sabtu. Walaupun cuaca buruk, peserta melakukan slogan untuk kesamaan jantina dan mengakhiri keganasan ketidaksamaan jantina. Di tataran mereka menyuarakan 6 tuntutan termasuk penyertaan politik yang sama dan undang-undang kewarganegaraan yang adil. Acara juga termasuk nyanyian dan puisi. Polis memantau dari jauh dan perarakan
berakhir aman sekitar di tengah hari. Oh, baiklah. Macam ini, bagaimana kita memadankan tajuk berdasarkan bab-bab dalam falsafah dan isu semasa? Berdasarkan bab ideologi. Ideologi modernisme telah membawa kita kesan positif dalam menangi masalah ketidaksamaan jantina. Pemikiran moden menekankan rationality dan mampu menolak tradisi yang tidak mempunyai asal yang kukuh. Contohnya, banyak negara telah memperkenalkan undang-undang dan dasar menyokong ketidaksamaan jantina seperti cuti bersalin dan cuti paternity, undang-undang anti-diskriminasi. Ideologi relativisme moral menyatakan bahawa konsep benar dan salah adalah relatif kepada budaya atau masyarakat tertentu, dan ideologi ketidaksamaan jantina boleh membuahkan pandangan ini. Contohnya, di beberapa negara, perempuan sering dihentikan sekolah lebih awal untuk kerja-kerja rumah atau berkahwin, yang memperkuatkan ketidaksamaan jantina dengan menafikan mereka peluang pendidikan yang sama seperti lelaki. Berdasarkan bab mengenai dekolonisasi, dualisme Cartesian menggambarkan pandangan Descartes bahawa minda sebagai tempat akal dan logik adalah lebih tinggi daripada badan fizikal. Pandangan ini sejajar dengan peranan jantina tradisional yang mengaitkan lelaki dengan rasionalitas dan wanita dengan emosi, menyebabkan wanita sering dianggap kurang rasional dan lebih berkait dengan badan fizikal mereka. Pandangan ini sering digunakan untuk mengecualikan wanita daripada peranan politik. Selain itu, feminisme barat yang menekankan hak individu dan pilihan peribadi sering disalahkan tafsir dalam masyarakat kolektivis sebagai mempromosikan sikap mementingkan diri sendiri dan menjejaskan kepentingan keluarga serta komuniti. Ini boleh menyebabkan wanita, terutamanya di kawasan luar bandar, merasa tekanan untuk memilih antara kerjaya dan peranan keluarga, mencetuskan konflik baharu. Isu ini juga berkaitan dengan pemikiran falsafah barat awal dan tafsiran agama. Falsafah oleh Plato dan Aristotle sebagai contoh memperkukuh ketidaksamaan jantina dengan menggambarkan wanita sebagai kurang sempurna dan lebih emosi berbanding lelaki, yang telah membentuk norma masyarakat dan sikap terhadap jantina hingga ke hari ini. Berdasarkan bab mengenai psikologi dan sosiologi, kedua-dua disiplin ini menawarkan pandangan penting dalam memahami dan mengatasi ketidaksamaan jantina. Psikologi membantu dalam mengkaji perkembangan identiti jantina dan mencari cara untuk mengurangkan ketidaksamaan. Sebagai contoh, teori dan penyelidikan psikologi tentang diskriminasi jantina dapat mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidaksamaan dalam pendidikan, pekerjaan dan pengambilan keputusan. Sosiologi pula memberikan pendekatan untuk mengatasi ketidaksamaan jantina melalui program pemberdayaan. Projek seperti Grameen Bank di Bangladesh yang memberi pinjaman mikro kepada wanita untuk memulakan perniagaan telah berjaya meningkatkan status sosial dan ekonomi wanita. Sosiologi juga menyokong dasar-dasar seperti Undang-Undang Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak Reproduktif Wanita. Selain itu, psikologi boleh mengkaji bagaimana identiti jantina terbentuk dari kanak-kanak hingga dewasa dan bagaimana peranan sosial mempengaruhi perkembangan ini. Intervensi awal dalam pendidikan untuk mempromosikan kesetaraan jantina adalah salah satu cara untuk menangani isu ini. Terima kasih. Berdasarkan bab mengenai logik, ketidaksamaan jantina boleh timbul akibat beberapa faktor utama seperti norma sejarah dan budaya, faktor ekonomi dan sebab-sebab politik. Norma sejarah dan budaya memainkan peranan penting dalam mencipta ketidaksamaan jantina. Sepanjang sejarah, lelaki sering memegang posisi berkuasa dan otoriti, dan nilai-nilai tradisional ini terus diwarisi.
Pendidikan dan jangkaan yang sama dalam setiap generasi mengukuhkan ketidaksamaan ini, menyebabkan lelaki sering dianggap lebih sesuai untuk jawatan berkuasa. Dalam aspek ekonomi, lelaki sering mendominasi posisi yang menawarkan gaji lebih tinggi, manakala wanita lebih banyak terlibat dalam pekerjaan bergaji rendah dan kurang terjamin. Ketidaksamaan ini menyebabkan jurang gaji jantina yang berterusan, di mana wanita tidak menerima imbuhan yang setimpal dengan lelaki. Sebab-sebab politik juga menyumbangkan kepada ketidaksamaan jantina. Wanita sering dikecualikan daripada penglibatan politik dan jawatan membuat keputusan, disebabkan oleh nilai tradisional dan pengaruh agama yang menganggap lelaki lebih unggul. Hal ini menghalang penerimaan undang-undang dan dasar yang menyokong kesetaraan jantina, mengekalkan kepercayaan bahawa lelaki lebih superior berbanding wanita. Bolehkah kamu bagi pendapat anda terhadap isu ini? Pada pendapat kita sangat percaya bahawa menangani ketidakseimbangan jantina penting untuk membina masyarakat yang adil dan progresif. Ini bukan hanya tanggungjawab moral, tetapi juga keperluan praktikal untuk pembangunan yang mampan. Kita menyokong sepenuhnya usaha untuk mengatasi ketidakadilan jantina, memperjuangkan hak dan peluang yang sama bagi semua, dan memastikan setiap individu dapat mencapai potensi maksimum mereka untuk memberi semangat positif kepada masyarakat. Terdapat beberapa strategi untuk mengatasi masalah ketidaksamaan jantina. Antaranya, pihak yang berkaitan haruslah melaksanakan undang-undang gaji sama untuk menegakkan prinsip gaji yang sama untuk kerja yang sama, mengatasi jurang gaji antara jantina. Mereka juga hendaklah memperkuatkan undang-undang anti-diskriminasi untuk melarang diskriminasi berdasarkan jantina dalam pengambilan pekerjaan, kenalkan pangkat dan amalan tempat kerja. Di samping itu, pihak juga haruslah melaksanakan kuota dan langkah lain untuk meningkatkan perwakilan wanita dalam badan-badan membuat keputusan politik dan peranan kepimpinan. Tambahan pula, hasil kajian ini telah memberikan banyak pengetahuan baru mengenai ketidaksamaan jantina. Dengan ini, kita semua dapat menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan baru yang dipelajari ini dalam kehidupan seharian kita. Salah satu cara mengaplikasikan pengetahuan baru tersebut dalam kehidupan seharian kita adalah meningkatkan kesedaran dan sensitiviti kita. Kita kena pasti dan cabar stereotip jantina serta prasangka yang mungkin mempengaruhi sikap dan tingkah laku terhadap orang lain. Memahami isu-isu ini untuk membantu mengalahkan persekitaran yang lebih inklusif dan menghormati. Akhir sekali, kita akan mempromosikan kesaksamaan dengan menyokong peluang yang sama dan perlakuan yang adil untuk semua tanpa menghina jantina. Ini boleh dilakukan di tempat kerja, di rumah ataupun di situasi sosial dengan menyokong dasar-dasar dan amalan yang dipromosikan kesaksamaan jantina. Kesimpulannya, kita akan mengambil tindakan iaitu langkah proaktif untuk mengenai ketidaksamaan jantina di mana anda melihatnya. Baiklah. Terima kasih kerana mendengar The Late Night Podcast by Johnny. Jika anda menikmati episod pada hari ini, sila langgan dan tinggalkan ulasan di rang komen bawah. Ikuti kami di media sosial untuk mengetahui lebih kemas kini dan juga sertai kami minggu hadapan ketika kami membongkar pelbagai rahsia. Semoga hari anda baik dan ingatlah, setiap pagi adalah peluang baru. Bye-bye. Keep my hands on myself.